أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab di dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan ketika kuliah sedang berjalan. Dan sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan beradab sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika saya menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, Kakanda Amnira, dan juga ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik, diberikan hati yang sentiasa lapang untuk belajar agama dan ditetapkan hati kita istiqamah dalam mempelajari agama. Dan sebelum saya mulakan program ataupun kuliah duha pada hari ini, mungkin kita boleh ambil sedikit masa untuk kita raikan yang menjadi tulang belakang buat Gema Nur Iman. Hari ini sempena kelahiran beliau. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Bonda Masroha. Allah selamatkan kamu. Di kesempatan ini, saya sebagai asatizah yang mengajar di Gema Nur Iman nak mengucapkan ribuan tahniah, congratulations, dan juga atas kelahiran pada hari ini. Pada hari ini juga menyambut hari kelahiran yang keberapa saya tak pasti, tapi Bonda Masroha sentiasa nampak muda, dan doa saya mudah-mudahan Bonda Masroha panjang usia, diberikan kesihatan yang baik, diberikan istiqamah, terus memandu agama Nur Iman sampai bila-bila, dan mudah-mudahan Bonda Masroha bahagia di samping keluarga tercinta, dan mudah-mudahan Bonda Masroha tak lupa jemput saya untuk makan kat rumah Bonda. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang semua harap-harap bonda-bonda yang berada dalam live kita pada pagi ini, sama-sama kita ucapkan sempena kelahiran Bonda Masroha. Segala doa-doa kita mudah-mudahan Allah mustajabkan. InsyaAllah. Bonda Masroha, walaupun orang kata tak tahu usianya berapa, Bonda Masroha tetap di hati saya. 23 Ustaz. Tetap saya rasa macam 19.
Bunda Masrahah dia pergi kerja ni. Dia dah pergi kerja. Dia tak dengar tak Mungkin pun. tak ada dengar ni. Dia tak dengar ke. Katakan dia umur 19 tahun, insya-Allah. Kalau moderno lagi tak dinafikan, 17 tak lari. Amin. Oh, dia kata, Ustaz, nyanyilah Allah selamatkan kamu. Lambat masuk, kami dah tidak. InsyaAllah ya. Sampai-sampaikan kepada Bunda Masrahah, insyaAllah. Nanti kita akan adakan sedikit doa. Selamat nanti insyaAllah. Di akhir-akhir mendoakan bagi Bunda Masrahah untuk sepenuh hari kelahiran beliau, insyaAllah. Wallahualam. InsyaAllah kita buka muka surat 111. Buka muka surat 111. Adakah suara saya tak jelas? Jelas Ustaz, Alhamdulillah. Mungkin tak jelas tu tak keluar balik. Masuk kembali insyaAllah. Apa? Sebahagian kata ulama, muka surat 111, tanda kemusnahan umat dan dekatnya kiamat. Antaranya, kita dalam fasal kemaluan lagi ya. Fasal-fasal kemaluan. Tentang dosa-dosa yang dibawa oleh kemaluan. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW? Walladhi nafsi biyadihi la tafna hadhil ummatu hatta yakumar rajulu ilal mar'ati fayaftarishaha fit tariq fayakunu khiyaruhum yawma izin man yakulu law waraitaha wara'a hadzal haiti. Demi jiwaku berada di dalam kekuasaannya, kata Nabi. Tidak akan hancur umat ini sehinggalah lelaki datang kepada perempuan. Lelaki datang kepada perempuan, lalu dia menggaulinya, melakukan zina di jalan. Faham? Maksudnya, lelaki yang mendatangi perempuan ini melakukan zina. Ada dua maksud. Secara paksa. Kalau kita tengok, sebab tu wanita-wanita dilarang memakai pakaian yang mendatangkan syahwat. Kalau kita tengok, mereka-mereka yang menunjukkan alur-alur tubuh mereka. Ini sesuatu yang amat bahaya, tuan-tuan. Dia akan mendatangkan syahwat. Mereka itu akan datang kepada kita dan melakukan satu tindakan yang amat menakutkan. Dia angkat kepada kita dan dirogol kita. Maksud di sini, sesuatu yang bahaya. Sebab tu Islam is the best untuk kita ikutkan pakaian yang dituturkan oleh Allah, yang disuruh oleh Rasulullah, itu adalah pakaian yang terbaik. Sebab itu kenapa lelaki suka berzina? Kenapa lelaki cenderung untuk berzina? Kerana ada kalanya melihat wanita yang menunjukkan pada alur tubuhnya. Bila menunjukkan pada alur tubuhnya, menyebabkan kehendak melakukan zina itu amat kuat. Tuan-tuan. Sebab itu bagi lelaki yang belum berkahwin, belum berkahwin, pandangan mereka melihat perempuan lain, kata pakar psikologi. Kalau oranglah berkahwin, pandangan perempuannya juga lain. Faham? Berbeza mengikut keadaan seseorang dah berkahwin dan juga belum berkahwin. Cuma Nabi kata, lalu dia menggauli perempuan zina, melakukan zina di jalan. Orang yang paling baik antara mereka ketika itu adalah orang yang berkata. Apa kata Nabi? Lebih baik sekiranya kamu menutupinya di belakang tembok ini daripada melakukan secara terang-terangan yang begini. Maknanya, akan berlaku kiamat kelak. Orang zina. Zina ni setubuh. Setubuh laki perempuan dalam keadaan khalayak. Khalayak ramai. Tuan-tuan. Orang berjalan, orang melaluinya, tapi dia buat hubungan yang kita kata satu hubungan yang perlu dilakukan secara rahsia. Secara keadaan kita sendiri dielakkan daripada dilihat. Tuan-tuan. Tapi dahlah zina. Walaupun tidak terlihat orang, tetapi sangat-sangat hina dan jijik, kata Allah. Sangat keji. Tetapi apa lagi kalau dinampakkan pada orang? Tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita tengok di suasana luar negara, bukan negara Islam, mereka tidaklah berzinar sambil melakukan persetubuhan.
tetapi mereka bercumbu-cumbuan di halayak ramai dan di situ telah menjadi satu trend kebiasaan. Kalau ibu-ibu pernah bawa anak di Sunway Lagoon, ibu-ibu pernah bawa anak-anak mandi di kolam Sunway Lagoon. Kalau ibu-ibu perasan ya, di sana banyak foreigner dan mereka suka host a party. Parti mereka tengah-tengah mandi, antara lelaki dan perempuan mereka akan bercumbu-cumbuan. Ini antara pengalaman saya dululah. Waktu remaja saya pergi di sana untuk bermain, yalah mainan yang ada kan. Lepas tu kebetulan di waktu itu ada pasangan Melayu. Tak kira lah dia dah berkahwin ke belum berkahwin, dia melihat perbuatan itu dilakukan oleh orang putih, orang yang bukan Islam lah. Maka kelamaan mereka buat dalam keadaan khalayak di hadapan saya. Sebab dia melihat di sekelilingnya melakukan perkara tersebut, maka pun dia sekali ikut. Na'udzubillah min zalik. Saya pun terkejut. Tapi kita tak boleh tegur lah. Kita tak boleh nak menegur. Sebab apa? Sebab itu kawasan-kawasan yang mana mereka sekali lakukan benda tu. Sebab apa tu saya kata? Kejadian-kejadian ini berlaku adalah daripada mata. Mata turun ke hati, hati dengan keinginan. Lepas tu dia tengok orang foreigner tu buat tuan-tuan, ibu-ibu, lepas tu dia pun buat sekali bercumbu-cumbuan. Orang Melayu pakai tudung dengan lelaki. Tak kisah dia suami ke isteri ke, tak boleh dibuat pada khalayak ramai. Kerana kita Islam. Islam ini ada cara dan kaedahnya. Jangan main suka buat je. Ternyata ia satu dosa yang perlu dijauhkan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu kita takut. Tuan-tuan. Tapi sebab tu kita tak mau. Hari ini juga tuan-tuan. Kalau kita tengok di kan kita nak tahun baru 31 hari bulan 12. Kadang ada sambutan-sambutan di KLCC. Sambutan-sambutan di Tataran Merdeka. Ketika mana dipertanyakan kepada seorang pakcik ni. Pakcik ni kerja di BKN. Di BKN ni dia selalu sapu sampah. Tanya kepada dia, pakcik, apa yang paling banyak sekali pakcik jumpa ketika mana malam tahun baru, malam sambutan kemerdekaan, malam sambutan apa lagi? Ayah bandar rahmati Allah. Sambutan-sambutan. Dia kata paling banyak ditemui adalah kondom. Salur kondom yang digunakan. Itu yang paling banyak. Sebab itu hari ini, tuan-tuan yang berahmati Allah, yang paling kita takuti, benda-benda seperti ini dah tak rasa malu. Bahkan ia berlaku dalam negara kita. Malu itu telah hilang. Tetapi inilah kata Nabi SAW, datangnya sebagai tanda kemusnahan umat dan dekatnya kiamat. Sebab tu Nabi kata, di antara orang yang berkata lebih baik sekiranya kamu menutupinya di belakang tembok ini daripada melakukan secara terang-terangan. Maka orang yang berkata sedemikian adalah orang yang beruntung. Sebab apa? Dia memperlihatkan sesuatu. Kalau nak zina sekalipun, dia kata eloklah kau tutup daripada dinampakkan oleh orang. Sekalipun kamu suami isteri, kamu nak bersetubuh, kamu nak bercumbu-cumbuan, janganlah depan orang. Dan kamu pula jangan suka-suka rakam semua benda yang kamu dekat atas katil dengan isteri kamu. Walaupun halal. Tetapi perbuatan itu dilarang sama sekali dalam Islam. Kamu dengan isteri kamu saja yang boleh buat. Yang boleh tahu kamu dengan isteri kamu saja. Tak perlu orang lain tahu. Ini yang kita takutkan. Tapi ingat, ini akan berlaku kata Nabi SAW. Mereka berzinar di dalam keadaan publik. Iaitu dalam keadaan terbuka. Dan di saat itu sudah menjadi trend kebiasaan. Dan tak merasa itu adalah satu dosa. Maka di situ adalah tanda kemusnahan umat dan dekatnya dengan hari kiamat. Tapi kita hampir ke situ. Kita menghampiri. Kita akan berzina ni jadi berleluasa. Zina ni sebab apa? Sebab syahwat. Syahwat ni datang sebab apa? Kehendak. Kehendak ni datang daripada apa? Perbuatan kita yang melihat. Kalau kita melihat sesuatu video lucu, ataupun kita lihat sesuatu video yang mendatangkan syahwat, kita tidak akan tenang melainkan setelah kita melakukan. Bila mana kita melakukan, baru kita akan rasa puas. Tetapi bagi orang Islam, kalau kita tak dapat menjaga kemaluan kita, selalu pergi kepada penzinaan, maka kata Nabi, hendaklah kita berkahwin. Berkahwin ini menyelamatkan kemaluan kita. Menyelamatkan
dosa-dosa yang berdosa. Sebab zina ni dosa besar. Tuan-tuan. Sebab tu kena jaga. Sebab tu kalau tak mampu kita menahan syahwat kita, berkahwinlah. Itu lebih baik. Tuan-tuan yang terhormati Allah. Wallahu a'lam. Dan sebab tu saya selalu pesan anak-anak muda kahwinlah. Jangan terlibat dengan maksiat. Saya selalu pesan anak muda, jangan sesekali kau buat maksiat. Kalau mampu kahwinlah. Kalau kamu nak bersetubuh banyak kali pun setubuhlah. Tetapi kamu kena kahwin. Sebab kahwin ini Allah memberi rahmat pada kamu. Tapi matlamat kamu kahwin bukan syahwat saja. Kamu ada tanggungjawab. Kamu nak bagi dia makan. Kamu nak bagi pada dia pakaian. Kamu nak bagi padanya keperluan. Di situ kita ambil iktibar. Bahawasanya itulah yang kita dapat. Bahawasanya itulah yang kita perlu tahu. Tapi kalau berlaku di akhir zaman ini, orang berzina dalam keadaan penuh. Penuh kita lihat di publik, maka di situ tanda dekat kiamat. Wallahu a'lam. Dan juga sebagian ulama mengatakan kaedah menjauhkan perbuatan zina. Macam mana kita nak jauh daripada zina? Kata ulama, yang pertama mesti memiliki ilmu agama. Ni tak ada benda yang dapat jaga kita ayah-ayah ibu rahmati Allah daripada fitnah, daripada dosa-dosa yang menakutkan, daripada perkara-perkara yang menjadikan sesuatu kepelikan, yang menjadikan sesuatu perkara itu satu Allahumma salli ala Muhammad. Kita takut. Bukan kita tak takut, kita takut. Sebab apa kita kata kita takut? Sebab tak ada ilmu agama, kita tak tahu mana baik, mana buruk. Bila kita tak ada ilmu agama, kita tak tahu yang mana boleh, mana tak boleh. Sebab tu kata ulama, kaedah menjauhkan perbuatan zina, yang pertama mesti memiliki ilmu agama. Dan tafsirnya mengatakan seseorang hendaklah memiliki ilmu agama tentang zina. Dia hendak mempelajari dan mentadabbur ayat serta hadis di samping nasihat para ulama tentang larangan yang sangat keras pasal zina. Bila Allah larang dalam Quran, la taqrabuz zina. Allah kata jangan hampiri zina. Maka seseorang yang faham apa yang disampaikan melalui Quran, dalam hadis Nabi menunjukkan apa bahayanya dosa zina. Bagaimana pendapat ulama yang mengatakan bahana orang yang diseksa asbab daripada zina. Di sini kita kena faham. Di sini kita kena fahami. Ia sesuatu yang amat bahaya. Dan kesannya satu hukuman di dunia dan azab di akhirat jika melakukannya. Jika melakukannya, kita dengar dalam Quran, kita dengar dalam hadis, dan kita tahu benda itu amat-amat membahaya. Maka kita tidak akan lakukan. Dan ayat dan hadis mengenainya telah banyak disebutkan dalam kitab ini. Kita dah belajar sebelum ini pada muka surat yang lalu. Kita dah tahu bahawasanya tentang zina ni amat bahaya. Jangan dilakukan, jangan dihampirkan. Sebab tu diceritakan pada pengawalannya bagaimana Rasulullah menceritakan azab bagi orang yang kena zina. Ulama-ulama mengatakan 15 azab bagi orang-orang yang berzina. Apakah orang-orang berzina ni hukumannya bagi individu dekat atas dunia? Maka benda-benda ini bukan menakutkan, tetapi supaya kita takut apa yang perlu kita hadapi setelah melakukannya. Dia kata, Ustaz, kenapa azab ini amat pedih? Ya, ternyata dosa. Bila disebut dosa, mesti akan pedih. Sebab itu ilmu agama mengajar kepada kita. Kalau kamu buat benda ni, kamu dapat ni. Kalau kamu tak buat, kamu dapat ni. Kan Nabi kata, kalau kita jauh daripada perbuatan-perbuatan zina, tidak mendekati zina, kita akan mendapat kenikmatan ibadah. Kalau kita jaga pandangan kita, diberikan kata Allah nikmat ibadah, maka di situ kita kena ketahui ilmu agama ini mengajar kepada kita. Sebab tu kata guru kami, kalau anak-anak kecil yang masih kecil, yang masih berada dalam pangkuan kita, bacakan padanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Supaya di telinga kirinya itu, insya-Allah, kata ulama, siapa yang bacakannya akan dihindarkan daripada zina. Apa dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Surah Al-Qadar baca sampai habis. Hari-hari baca tak apa, sembuhkan pada telinga kirinya. InsyaAllah dijauhkan daripada berzina. Sebab tu zina ni bahaya. Sebab tu orang ada ilmu agama, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kalau baca pada anak yang dah remaja boleh. Boleh.
Cuma dengan syaratnya takut dia rasa pelik nanti. Kalau anak-anak remaja ni ada diajarkan membacanya, ada amalan-amalan dibuat pada makanan. InsyaAllah dia akan dengar kata, tapi saya lupa lah amalan tu, tak apa, nanti saya cari semula. Saya jadi lupa, dia ada satu amalan tu pada suratul Fatihah. Mungkin sebelum ni saya ada kongsikan dalam kuliah-kuliah saya untuk remaja. InsyaAllah. Yang pertama, mesti ada ilmu agama. Sebab tu anak-anak kita yang diajarkan agama, anak-anak kita dibawa belajar agama, dipahamkan agama, insyaAllah dapat menghindarkan diri kita daripada perbuatan zina. Cuma kebelakangan inilah kita tengok para asatizah, banyak para asatizah kiri yang kita kenali, para asatizah yang banyak kita ketahui hari ini difitnah dengan fitnah yang amat besar kan. Kita tengok hari ini ustaz dituduh dengan 9 pertuduhan melakukan amang seksual, melakukan seksual, banyak berlaku. Makna di sini walaupun memiliki agama ataupun ilmu agama, kalau kita memiliki saja tak mengamalkan, belum tentu dapat menundukkan syahwat kita. Mesti kita menundukkan syahwat kita, baru kita dapat melalui. Bononar ini tanya, melalui, ya, tinggal kirinya. Tinggal kirinya. Sembuh dengan syarat saja. Jangan sembuh kuat-kuat. Macam tu. Tak boleh. Dia kena sembuh sikit-sikit saja dengan syarat. Dia elakkan daripada zina. Sebab tu the most important untuk anak-anak kita, bahkan diri kita. Walaupun ada ilmu agama, tuan-tuan, bukan senang kita untuk jauhkan perbuatan. Bukan senang untuk kita sebagai seorang manusia untuk hindar benda ni. Tapi kena berusaha. Kena lawan. Sebab tu kalau kita kata datang syahwat nak berzina, nak tengok sesuatu yang pelik, kata ulama, cepat-cepat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Banyak zikir. Ya Allah, kenapa datang, kenapa datang, kenapa datang, ya Allah. Dia berkehendak melakukan zina. Maksudnya setubuh. Banyakkan zikir. Banyak ingat Allah, 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 Allah pun tak apa. Supaya dihapuskan syahwat tadi daripada berkehendak melakukan zina. Zina ni boleh terjadi pada orang bujang ataupun orang yang sudah berkahwin. Kalau orang bujang, alasannya tak mampu nak bertanggungjawab di atas perkahwinan. Kalau orang yang nak berkahwin berlaku zina asbab daripada bosan kerana sudah berkali-kali buat dengan pasangan sendiri. Di situ pro and contra. Sebab dia kata apa? Kenapa kamu dah kahwin tetapi masih kamu berzina? Masih kamu cari benda-benda seperti ini. Sebab apa? Dia merasa bosan sebab terlalu kerap ataupun sudah terbiasa melakukannya dengan isteri. Ini adalah alasan yang selalu dikatakan oleh suami. Dia kata apa? Dah kerap sangat ustaz, rasa macam tak seronok sebab berkali-kali muka sama. Maka dia melacur untuk mendapatkan kenikmatan yang lain. Itu ternyata berdosa besar. Ingat, perkahwinan bukan syahwat saja. Cukup memadai melepaskan nafsu kita. Cukup dah tuan-tuan. Ini sampai kata begitu tuan-tuan. Sangat-sangat ada. Ada pasangan lelaki tu tuan-tuan. Si lelaki suami tu suka kepada lelaki. Yalah, Ustaz Fazli UNIC, dia ni kaunselor berdaftar. Dia kata apa? Anak dia dah 7 orang. Isteri dia tu dah melahirkan anak 7 orang. Yalah, bila isteri dah melahirkan anak ramai ni, badan tak macam badan anak darah lah. Ada kala kembang. Maknanya dia kata, dia dah hilang selera kat saya. Sekarang ni dia kata dia suka kat laki. Dia suka tengok laki, dia tak suka tengok perempuan. Sebab perempuan ni dia dah biasa dengan isteri dia. Dia rasa tak nak perempuan, dia nak laki. Pun ada. Na'udzubillah min zalik. Kita ni bagi lelaki yang ada dalam ni tuan-tuan, isteri kita bukanlah tempat untuk melepaskan nafsu. Kita ada tanggungjawab. Nafsu itu sebahagiannya lah nafkah. Tapi bukan semata-mata nak kenikmatan saja. Bersyukur dengan apa yang ada. Janganlah mencari yang halal, yang haram, sedangkan yang halal ada di depan mata. Na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua, apakah cara-cara untuk menjauhkan perbuatan zina? Yang kedua, menjaga pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nasihat Sayyidina Ali supaya menjaga pandangan dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah?
Ya Ali, la tutsbi'i an-nazrata an-nazrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan berikut. Kerana sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama tidak salah jika terlihat perempuan ajnabiah umpamanya pada pandangan pertama. Contoh, ternampak perempuan kali pertama pandangannya. Macam contoh saya ternampak Janani. Janani. Ataupun saya ternampak Aida Jebat. Ada Jebat. Ataupun saya ternampak Ukasha Senros. Ataupun saya ternampak Hana Delisha. Contoh. Tampak sekali pertama tak apa. Jangan diadakan dengan pandangan yang kedua. Maksudnya kali pertama kita terlihat, tidak salah jika terlihat perempuan ajnabiah umpamanya pada pandangan pertama. Itu ternampak. Dan kata Nabi, dan bukanlah bagimu pandangan yang terakhir. Kerana ia berdosa. Contoh. Saya kata contoh. Bukan saya pandang. Maksud dia, kita ayah-ayah bukan rahmati Allah. Kita nak jaga pandangan kita bukan senang. Sebab perempuan lalu lalang depan kita. Kita naik MRT pun nampak. Kita naik LRT pun nampak. Kita duduk mana-mana sekalipun. Perempuan ada pakaiannya seksi. Takkan sepanjang masa kita nak tunduk saja macam ni. Tunduk saja. Duduk kedai makan pun tunduk saja. Kita mesti ternampak. Pandangan pertama tak apa kata Nabi. Tapi pandangan kedua, ia mendapatkan dosa. Sebab sedang mendatangkan syahwat pada pandangan tersebut. Sebab tu kita kena elak. Memang kita akan terlihat, oh cantiknya. Jangan cepat-cepat kita hindarkan daripada perbuatan tu dan kita elakkan daripada melihat kali kedua. Maka bagimu pandangan yang terakhir kerana ia berdosa. Maknanya kalau dah pandang pertama tak dosa. Tapi pandangan itu berkali-kali setelah pandangan pertama, maka ia adalah dosa. Kerana kalau kamu pandang kali pertama, sudah nampakkan sesuatu syahwat, maka kamu terus-terusan pandang, lawanya dia, oh cantiknya ya Allah, cantiknya ya Allah, kalau jadi isteri aku. Itu dah pandangan dosa. Kerana mendatangkan syahwat. Faham? Tapi orang perempuan tak sedar. Benda-benda macam ni lah yang kena mereka elak. Sebab tu kalau kita pakai purda, kita pakai baju jubah labu-labu, bukan sebab kita orang baik. Kesian kat laki-laki. Tak pasal-pasal dapat dosa. Jadi kenapa dia pandang? Macam mana tak pandang? Kita berjalan mestilah pandang. Kita duduk mesti pandang. Takkan setiap masa kita nak menunduk. Tuan-tuan, sukar untuk kita menunduk. Sebab tu kena berjaga-jaga. Wallahu a'lam. Sebab tu orang-orang perempuan ni bila masuk gambar dalam Facebook kan, gambar-gambar yang gairah, gambar-gambar yang menjadikan syahwat kepada yang melihat, ia sesuatu yang buruk lah. Ia sesuatu yang menakutkan dan ia sesuatu yang menjadikan ketakutan kepada kita. Bila mana? Orang kata bila kita tegur, dia pandang lagi ustaz, bukan rezeki itu dah menjadi dosa. Wallahu a'lam. Terima kasih. Maka kena jaga pandangan kita. Dan daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah berkata, sa'altu Rasulullah an-nazratil faja'ati faqala asrif basaraka. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang melihat perempuan dengan secara tiba-tiba. Lalu baginda menjawab, palingkanlah pandanganmu. Tiba-tiba terpandang. Macam saya kata tadi, tiba-tiba terpandang Mira Filzah. Oh, cepat-cepat alih. Faham? Tiba-tiba terpandang. Oh, Sheila Hamzah. Tunjuk mata. Tuan-tuan. Tiba-tiba tengah berjalan, ternampak Ali Maslin. Oh. Kita tengok gitu. Contohlah. Tuan-tuan. Maka kata Nabi, segera palingkan pandanganmu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Istilah begitulah. Kalau ternampak, bini orang ke tak bini orang? Kalau dah pakai macam tu masih orang pandang. Siapa suruh pakai macam tu? Kalau tak nak dipandang, dah tahu bini orang, dia tak boleh pakai begitu. Dia kena pakai simply. Tak boleh nak over. Sebab tu kalau dah over, menjadi perhatian. Faham? Kalau kita ternampak secara tiba-tiba,
Makna tak dosa, tapi kena kalihkan pandangan cepat-cepat. Tapi kalau dekat motor tu, dekat atas traffic light, kita tengah bawa motor, kita berhenti, lampu merah, tiba-tiba datang perempuan seksi depan kita. Nampak ponggongnya, nampak alur pehanya, duduk pula sebelah kita. Macam mana Ustaz? Kalihkan pandang kanan. Allah kanan pun ada perempuan. Kalihkan kiri pun ada perempuan. Tundukkan pandangan. Kalau tunduk tak nampak bila nak jalan. Jadi macam mana Ustaz? Wallahu a'lam. Pejam mata, langgar lori pula. Tuan-tuan, tak nampak pula bila hijau. Lala dah hijau. Ten. Sudah kena marah pula. Nak tengok depan macam mana? Kat depan pun ada perempuan. Tuan-tuan. Kat depan pun ada perempuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi macam mana? Kan wallahu a'lam. Sebab memang sekarang ni majoriti kalau kita tengok bawa motor orang perempuan banyak. Sebab sekarang ni yang bekerja kebanyakannya adalah wanita-wanita yang berkerjaya. Istighfar dah, astagfirullah. Tapi datang pula ialah Allahu Akbar, subhanallah. Pandang kanan Allah, pandang kiri Allahu Akbar. Jadi macam mana caranya? Bukan senang kita nak elak. Tapi yang mudahnya, kata Nabi, kalau tiba-tiba nampak, alihkan pandangan. Sebab kita manusia mau. Wallah, ujian sungguh betul. Kekandaan Amnira, ujian sungguh. Nak pandang lampu macam mana pula. Dekat lampu pula ada orang duduk diri nak berjalan. Perempuan juga, Allahu Akbar. Macam mana? Allahu Akbar. Jadi macam mana? Kenalah orang perempuan tu berpakaian sopan. Walaupun dilihat, tetapi tidak mendatangkan syahwat. Itulah istilahnya. Yang mudah. Wallahu ta'ala. Yalah, dekat lampu merah ada orang tanda ten. Okey, orang nak jalan kaki. Allah nampak pula. Macam mana? Kalau bukan orang Melayu kita, orang Cina pun pakai Allah. Saya ni duduk kerja dekat, saya ni ngajar dekat bank. Tuan-tuan, bank. Perempuan-perempuannya pakai luar biasa. Termasuk orang Melayu kita. Lepas tu kebetulan saya naik lift. Saya seorang saja. Yang perempuan ramai dalam lift tu. Allah. Habis surah Al-Baqarah saya baca. Allah. Subhanallah. Tuan-tuan. Terdapat Allahu Akbar. Nak lihat macam mana saya tunduk pandangan. Saya baca surah Al-Baqarah. Alhamdulillah habis sepanjang naik lift. Tuan-tuan rahmati Allah. Hak ni kita kata, payah nak jaga mata. Bukan senang. Sebab tu, kalau kita dapat mengelaknya, Nabi ajar, kalihkan pandangan. Kalau tak dapat elak juga, istighfarlah banyak-banyak. Wallahu a'lam. Sebab macam mana? Bukan senang kita nak jaga mata, kan? Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jelas nak? Ibu-ibu dan rahmati Allah, antara kaedah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau nampak perempuan dengan pandangan tiba-tiba, lalu baginda menjawab, palingkanlah pandanganmu. Terus segera kita palingkan itu. Dan yang ketiga, antara cara-cara untuk kita menjauhi daripada perbuatan zina adalah menjauhi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Daripada Sayyidina Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma syaitan. Tidaklah seseorang lelaki yang berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ustaz, kalau ramai-ramai boleh. Ramai-ramai pun kalau boleh jangan. Tuan-tuan. Kalau ramai-ramai Ustaz duduk kat kedai makan, hak tu tak apa. Tetapi kalau ada pada unsur maksiat, maka harus ditinggalkan. Jelas? Okay, jelas. Jadi Ustaz, macam convocation, memang campur lelaki perempuan. Ada buat maksiat? Tak ada. Ambil scroll, lepas tu tekat-tekat gambar. Okey, selesai. Tuan-tuan. Yang salahnya, duduk pergaulan bebas. Duduk berduaan dalam kereta. Duduk berduaan, mula-mula malu-malu si perempuan jauh-jauh pehanya ditolak pada kereta tu. Slow je. Awak keluaran saya okey je. Alah, mula-mula malu sikit. Lama kelamaan, dah berani ke tengah sikit pahanya. Lama-lama tangannya tu duduk dekat tempat gear kereta pegang. Lama-lama laki pandang perempuan menjeling ku bertentang. Mata kita sama memandang, berkata, bertanya dan bermesra. Siapa diakah namanya? Itu tak. Lama kelamaan pegang tangan.
Lama kelamaan dekat, semakin dekat, setan pun takkan tangan. Lama-lama pegang tubuhnya, lama kelamaan berzina. Sebab tu duduk berdua ni dilarang. Tuan-tuan, kalau kita di kedai makan pun, kalau seorang lelaki dan perempuan bukan mahram, boleh duduk berduaan tapi dengan syarat ada tujuan. Bukan tujuan hanya bersembang saja. Tak boleh sebab kita ada hukum-hukumnya. Maka kalau tujuan untuk antaranya perniagaan ataupun perlu bercakap untuk perbincangan, itu tak apa. Itu masalah yang lain. Tapi kalau boleh berdua-duaan tanpa urusan yang perlu, tidak boleh. Tuan-tuan. Okey? Faham? InsyaAllah. Sebab tu elak-elaklah duduk dua-dua. Tak baiklah. Naik motor dua, belum kahwin lagi. Kadang minta maaf ya ayah ibu dan rahmati Allah. Ni mungkin saya tegur ni kalau terasa minta maaf. Anak-anak kita kalau dah bertunang, belum lagi untuk dilepaskan untuk keluar dengan tunangnya. Kebanyakan ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebanyakan parents ketika mana setelah selesai bertunang, mereka dah izinkan untuk keluar berduaan. Mereka dah izinkan, nak pergi mana? Pergilah mana-mana bawa. Nak pergi kenduri pun dibagi. Tak boleh bertunang. Bertunang ini hanya kita kata sebagai satu ikatan untuk pernikahan. Bukan bebas membawa ke sana ke sini. Ternyata hukumnya salah. Ibu-ibu, salah ayah-ayah. Tak boleh. Tak boleh, faham? Jangan kita biasa-biasa kat trend-trend masa gini. Sebab tu saya tengok orang tu nak nikah lagi seminggu. Boleh pula dia datang bawa berdua-duaan. Sabarlah. Nanti lepas nikah, hang nak bawa kat mana? Bawa lah tuan-tuan. Jangan lupa bawa pergi masjid saja. Jangan lupa bawa pergi surau saja. Jangan jadi orang seperti itu. Ibu-ibu pun kena tegah. Ayah-ayah pun kena tegah. Bertunang bukan adalah satu tiket yang boleh lepas untuk anak isteri kita, untuk anak-anak kita keluar dengan bakal suami. Bakal belum suami dan belum tentu dia akan jadi suami anak kita. Sebab apa-apa boleh terjadi. Bayangkan waktu bertunang, kita bebaskan. Lama kelamaan datang syaitan, alah korang kan dah nak kahwin. Nak berjimak ke, nak bersetubuh pun, nanti korang kahwin juga. Maka terjadilah perbuatan tersebut. Hilang seri ke mana majlis perkahwinan. Hak ni kita tekun. Walaupun dah bertunang. Bertunang belum tentu jadi suami. Jangan mudah-mudah bebaskan anak-anak kita. Wallahu'alam. Dan yang keempat, kata ulama, menutup pintu atau jalan yang boleh membawa kepada zina. Dalam agama, ia dipanggil kaedah Sa'ad az-Zara'i. Sa'ad az-Zara'i. Ia bermaksud mana-mana pintu atau jalan cara yang boleh membawa kepada kerosakan mafsadah. Seperti zina hendaklah ditutup atau dihalang seperti yang telah disebutkan dalam kaedah 2 dan 3 tadi. Benda-benda yang boleh menjadikan kita berzina. Macam apa? Tengok video lucu. Macam tengok video yang mendatangkan syahwat. Apa lagi? Berdua-duaan laki dan perempuan. Benda-benda ni jangan hampiri. Bila kita hampiri, ia mendatangkan kepada penzinaan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Surah Al-Isra ayat ke-32. Jangan dekat. Maknanya buat pun tak boleh, dekat lagi tak boleh. Faham? Benda-benda yang mendekatkan kamu dengan zina. Kita berwasap dengan perempuan dalam keadaan romantik. Itu zina yang akan mendatangkan pada perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Dan juga yang kelima, antara cara-cara untuk menjauhi daripada perbuatan zina adalah kaum lelaki termasuk suami, bapa dan lain-lain memainkan peranan mendidik ahli keluarga dan masyarakat secara bersungguh-sungguh untuk menjauhi zina. Daripada Sayyidina Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tidak tinggalkan selepas peninggalanku suatu fitnah ke atas lelaki, iaitu di tengah-tengah masyarakat yang lebih berbahaya daripada fitnah perempuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna suami, bapa, abang-abang ni atau yang lain-lain juga kena main peranan, tuan-tuan. Supaya menjauhkan, disebutkan bahaya zina, main pelacur. Main pelacur ni kena dapat penyakit HIV, na'udzubillah min zalik. Dan yang keenam, antara perkara-perkara yang dapat menghindarkan daripada zina, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yu'nihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang yang saleh dari hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Jika miskin in yakunu, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya. Nampak? Allah suruh kahwin. Kerana Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Kan? Bila mana tak dapat nak jaga kemaluan kita, seperti mana saya terangkan tadi, taklah kita berkahwin. Kalau kamu tak kerjakan mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Wallahu a'lam. Jelas? Tuan rahmati Allah. Kahwin, Bukan tak seronok kahwin. Seronok. Tapi dalam kahwin pun kena faham. Kena ada ilmu. Dan Rasulullah SAW juga menasihati pada pemuda, kata Nabi SAW, Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddul lil basari wa ahsanul li farji wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai sekalian pemuda, sesiapa dalam kalangan kamu yang sudah memiliki kemampuan daripada segi zahir dan juga batin, hendaklah dia berkahwin, kerana ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Bila dah ada isteri kan, dah dapat apa yang keinginannya sebagai seorang lelaki yang bersyahwat, dia akan menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan sesiapa yang belum mampu, dia tak boleh nak kahwin, belum mampu, kerja pun terkontang-kanting, ada sikit je, tak banyak, kadang kerja berhenti, kerja berhenti, tak kukuh daripada segi ekonomi, tak mampu dia nak berkahwin, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa adalah perisai baginya. Tapi Ustaz, saya berkerjaya. Ada orang perempuan kata, Ustaz, saya berkerjaya dan saya kalau boleh tak nak kahwin. Saya tak perlu lelaki dalam hidup sebab saya can do anything with myself, dia kata. Dengan diri saya sendiri saya boleh buat semua, saya tak perlu lelaki. Jadi kalau kamu tak ada lelaki, kamu nak cari zuriat daripada mana? Di situ kena jadi satu perbincangan. Kata Ustaz, kalau kaya tak nak kahwin boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi daripada mana kamu nak datang zuriat? Sedangkan Rasulullah suka umatnya ramai di hari akhirat juga. Maka berkahwinlah. Sebab tu bila berkahwin pada isteri-isteri yang mungkin dah ada pangkatnya, mungkin ada kelebihan daripada segi kewangan, jangan pula kamu tak hormat pada suami. Suami kamu tetap nombor satu. Walaupun kamu kaya sebagaimana. Tetap kamu kena hormat, tetap kamu kena berikan sanjungan yang tinggi pada suami kamu. Jadi orang lelaki bagaimana Ustaz? Ada duit banyak-banyak tapi tak nak berkahwin kerana bimbang tanggungjawab tak dapat lipat. Kata Nabi tak ada masalah. Tetapi kata ulama, jangan pula kamu melakukan maksiat kerana tak mau berkahwin. Nabi tidak mengaku umat. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, berdoalah kepada Allah. Ini antara cara-cara untuk elak zina. Apa katanya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Antara doa yang dibacakan untuk elak daripada zina. Siapa boleh tulis dekat ruangan komen insya-Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada orang boleh tulis Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa katanya? Rasulullah SAW berdoa dan mengucapkan doa ni masyhur, boleh diamalkan setiap kali lepas salat. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur, dari azab api neraka, fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah masihid dajjal. Wallahu
a'lam. Dan 4 perkara perbuatan lelaki menyerupai perempuan. Seperti perempuan menyerupai lelaki, berzinar dengan binatang dan homoseksual. Maknanya, lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Maka dia dipanggil gay atau lesbian, berzinar dengan homoseksual. Dan kata Nabi SAW dalam sebahagian riwayat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, arba'atu yusbihu fi ghadibillahi wa yamsuna fi sahatillah. Qultu man hum ya Rasulullah? Qala al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa wal mutashabbihat. Al-mutashabbihat. Wallahu a'lam. Apa katanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Iaitu surahannya apa disebut arba'atun ke dalam ni disebut sini arba'atun wal mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal wallazina ya'til bahimata wallazi ya'tir rajul. 4 jenis manusia dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk Allah pada waktu petang. Aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki. Tu kata Nabi, yang padanya Allah murka pada waktu pagi dan dikutuk Allah pula pada waktu petang. Orang yang melepaskan nafsunya pada binatang, maksudnya dia setubuh dengan binatang, dan orang yang datang kepada lelaki melakukan hubungan homoseksual, gay, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dipanggil lesbian. Hak ni yang di mana kata Allah, kata Nabi, 4 jenis manusia yang Allah murka pada waktu pagi dan Allah kutuk pada waktu petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu siapa? Iaitu orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, dan orang yang melepaskan nafsunya pada binatang, dan orang yang datang kepada lelaki melakukan hubungan homoseksual. Homoseksual ni macam mana? Ada tak boleh fahamkan, terangkan homoseksual? Adakah laki dengan laki? Ataupun perempuan dengan perempuan? Bukan sama jenis, Ustaz. Homoseksual dipanggil adalah hubungan sama jenis. Betul? Saja nak cuba. Wallahu a'lam. Itulah fasal kemaluan kita yang dapat kita selesaikan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Nanti akan ada pertemuan kita lagi, iaitu membicarakan tangan dan kaki. Iaitu fasal yang ke-6 dan ke-7, iaitu bicara tentang tangan dan juga kaki. InsyaAllah. Apakah kelebihan pada tangan dan kaki ini? Nanti kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Tapi sebelum kita masuk tangan dan kaki, kita akan baca dulu 144 dan 145. Ni ada masa kita sambung sikit. Apakah rezeki ada 4 jenis, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan rezeki ada 4 jenis. Yang pertama, matmunun, sudah dijamin Allah. Ini rezeki dijamin Allah. Rezeki ini seperti makanan yang boleh diperoleh tanpa mencarinya, untuk membolehkan seseorang beribadah kepada Allah. Allah sudah menjamin kerana dialah yang memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah, sudah pastilah dialah juga yang menjamin rezeki. Apakah jenis rezeki? Rezeki yang pertama adalah matmumun, iaitu sudah dijamin Allah. Itu rezeki pertama. Yang kedua, rezeki ini dipanggil maqsum. Bukan maksum ya, maqsum, sudah dibahagi-bahagikan oleh Allah. Apa maksudnya? Itulah yang telah dibahagikan oleh Allah SWT dan telah ditulis di Lauh Mahfuz seperti apa yang dimakan, diminum dan dipakai selama mana seorang hidup, dan pada waktu yang ditentukan. Ia tidak bertambah ataupun berkurang. Faham? Yang ketiga, rezeki ini dipanggil rezeki mamluk. Mamlukun, yang dimiliki oleh hamba-Nya. Itulah rezeki yang dimiliki oleh seorang hamba, termasuklah harta di dunia itu mengikut apa yang telah ditentukan dan dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang ketiga apa? Mamlukun, yang dimiliki oleh hamba. Yang keempat, jenis rezeki yang dikata Imam Ghazali, mau'udun, iaitu yang dijanjikan oleh Allah. Itulah rezeki yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang bertakwa. Dan bacalah setiap bacaan di bawah sebanyak 7 kali pada setiap pagi. 7 kali kalau kita nak memudahkan rezeki.
Apa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya, meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkan, serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah telah melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan qadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap suatu. Ayat ni ayat 1000 dinar. Bunda Azrina tolong tulis di bawah. Bacalah setiap bacaan ini 7 kali pada setiap pagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tuan-tuan. Wallahu alam. 7 kali setiap pagi. Insya-Allah akan mendapat murah rezeki. Wallahu alam. Kemudian kata ulama, dibacakan rezeki setelah itu baca sekali. Tadi baca 7 kali dan kemudian baca sekali Allahu tariqi ar-rahmanu rafiqi ar-rahimu yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Allah jalanku, ar-rahman pendampingku, ar-rahim menjagaku dan setiap sesuatu yang menggangguku. Dapat tak? Jelas? Wallahu a'lam. Ulang balik Ustaz. Ulang semula. Yang tadi tu ayat 1000 dinar, 7 pagi. 7 kali pada waktu pagi. Ayat 1000 dinar, boleh share dalam Google. Dan juga baca sekali. Ya Allahu tariqi ar-rahmanu rafiqi ar-rahimu yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Dapat? Ataupun kalau dalam bahasa Melayunya, Allah jalanku, ar-rahman pendampingku, ar-rahim menjagaku daripada setiap sesuatu yang menggangguku. Okay. Alhamdulillah. Dapat. Dan juga amalan mendapatkan rezeki zahir, hissiyah dan batin maknawiyah. Al-Imam Umar bin Saqaf telah menyebutkan kaedah dalam kitabnya Takhrif Al-Qurub. Sesungguhnya antara amalan yang selalu disuruh dan dilazimi oleh orang soleh yang mendatangkan rezeki. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafiyu, Ya Mu'ni. Wahai yang membuka, wahai yang memberi rezeki, wahai yang mencukupkan, wahai yang kaya. Maksud dia, baca Ya Fattahu, Ya Razaku, Ya Kafiyu, Ya Mughni. Ia mujarab untuk mendapat rezeki yang zahir dan batin. Setiap pagi baca. Boleh? Dapat ke kanda Amnira? Dapat Ustaz. Alhamdulillah. Syukran. Amal. Okay. Nanti share-sharekan kepada mereka nak di dalam kitab ni. Atau nanti saya akan sharekan dalam grup Gemenur Iman. InsyaAllah. Wallahu'alam. Ustaz, saya share dalam grup nanti. Dah tinggal PC. Guna phone lambat nak share. Tak apa je lah. Apa, kita takat gambar. Okey, baik. Assalamualaikum. Okay, insyaAllah. Bunda Amirah, rasa sekat tu dulu. Nak buka soalan ke Ustaz? Kau ada yang sudah. nak bertanya? Kau ada nak buka soalan ke? Nak bawa menantu ke? Bagi tahu lah. Astaghfirullahaladzim. Okay, benda baik. Ya, betul Ustaz. Jika ada siapa yang ada kemusykilan nak tanya, silakan. Saya tak ada kot. Jelas dah kot. Okay, nanti kita akan masuk fasal tangan dan kaki lah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, muka surat 115. Tadi antara amalan lah. Okey, kalau tak ada yang nak bertanya, kita tutup lah majlis. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Tu yang buka mic tu, nak tanya ke? Sila. Rabiatul. Rabiatul. Itu saya lah.
Saja Ustaz. Okey, jadi kita tutuplah. Boleh. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita. Apa yang kita dapat daripada kuliah hari ini. Bahayanya perbuatan zina. Jauhilah perbuatan zina kerana azabnya teramat pedih. Wa iyazbillahi min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sebelum menutup majlis, saya buat sedikit ibahan Ustaz. Pada pukul 2 petang, Tafsir Al-Quran bersama Ustazah Helen Sukma Indah dengan kelas hafazan. Pada pukul 5.15 petang, kuliah asar bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Noor dengan Risalah Suluki Murid. Pada pukul 8 malam, kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah. Dan pada pukul 9 malam, Talaqi Al-Quran JNI bersama Al-Fadhil Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh. Dan pada pukul 9.15 malam, kuliah isyak kita bersama Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim bin Wan Muhammad Yusof dengan tafsir surah At-Takwir, siri kedua. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguhkan kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Lijami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Rahman Rahim, pada keberkatan majlis ilmu ini ya Allah, kami mendoakan buat bonda kami, bonda Masroha yang hari ini sempurna kelahirannya ya Allah. Kau panjangkan usianya ya Allah. Berikanlah kesihatan yang baik kepadanya ya Allah. Berikanlah kebahagiaan dunia dan akhirat kepadanya ya Allah. Dan jadikanlah ia orang-orang yang saleh yang dikurniakan surga olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ia sebaik-baik manusia di atas dunia ini ya Allah, yang memberi manfaat kepada kami dan berterusan dapat memandu, dapat memberikan hikmatnya terus kepada Gemenur Iman dalam dakwah kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah segala kebaikan ya Allah dan ampunkanlah segala dosa-dosanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan juga wahai Allah, seperti mana kami doakan kepada Bunda Masroha, dan doa-doa itu juga diberikan kepada mereka-mereka yang mendengarnya ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Jazakallah khairan Ustaz. Mana Ustaz dah?